Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan hasil kertas kerja kami yang berjudul Penghayatan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Mendepani Cabaran Globalisasi Media Sosial TikTok. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya Wan Hasnuddin Nawawi bin Wan Anwar, diikuti Muhammad Syazwan Akmal bin Sahrin, Nur Naili binti Zulkifli serta Yadina binti Yusam akan bersama mengupas hasil dapatan kajian kami sepanjang melaksanakan kertas kerja ini. Pertama sekali, kita harus faham definisi pendidikan kebangsaan terlebih dahulu. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan satu asas kepada pendidikan di Malaysia. Ini bermakna semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Idea untuk membangunkan falsafah pendidikan kebangsaan tercetus pada tahun 1979 selepas penerbitan laporan oleh Jawatankuasa Kabinet untuk mempertimbangkan pelaksanaan dasar negara melalui 3 ideologi negara. Setiap kejadian atau penciptaan itu didatangkan dengan satu kelebihannya yang tersendiri. TikTok bertujuan adalah untuk mencari serta mencukil kelebihan itu untuk digilap agar dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Idea dan tujuan asal mengapa aplikasi TikTok ini dicipta adalah melalui Alex Zhu dan Lu Yuyang yang berasal dari China pada tahun 2014. Objektif kajian ini adalah untuk mencari titik permasalahan yang timbul berpunca daripada TikTok serta kita ingin mencari jalan penyelesaian bagi menjadikan aplikasi ini lebih selamat dan mesra pengguna pada masa akan datang selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Seterusnya, kita akan melihat kepada konsep FPK itu sendiri. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan landasan negara untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang seimbang kerana ia merupakan asas dan sumber inspirasi kepada semua kerangka di dalam pembangunan pendidikan. Dan ini adalah harus difahami oleh setiap anggota masyarakat sama ada warga pendidik, pelajar maupun sebagai rakyat Malaysia itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada Yadina binti Yusam untuk menyambung ujahan ataupun diskusi kita berkenaan hasil kertas kerja kami ini. Dipersilakan. Jadi, terdapat 3 cabaran ataupun masalah yang dihadapi secara global menerusi aplikasi TikTok ini. Baiklah, isu yang pertama adalah ianya boleh merengangkan hubungan silaturahim akibat daripada masalah ketagihan aplikasi TikTok ini. Tahukah anda, rata-rata kanak-kanak yang berumur 4 hingga 15 tahun menghabiskan masa selama lebih kurang 80 minit di TikTok setiap hari. Ibu bapa boleh memainkan peranan mereka dengan cara mengehatkan aktiviti anak-anak ini, terutamanya mengehatkan penggunaan gadget ketika hari sekolah ataupun menutup wifi pada hari-hari sekolah. Hal ini bagi mengelakkan anak-anak terlibat dalam masalah yang lebih serius lagi seperti kemurungan, anxiety ataupun stres akibat daripada terlalu lama menghabiskan masa dalam aplikasi TikTok ini. Cabaran yang kedua adalah kandungan TikTok itu sendiri yang tidak relevan untuk semua peringkat umur. Seperti semua sedia maklum, aplikasi TikTok itu sendiri percuma dan juga tiada batasan had umur. Contoh, aplikasi TikTok menawarkan pelbagai konten seperti lucah, seks dan juga keganasan, di mana anak-anak ini, terutama yang lebih muda, cenderung untuk mencuba perkara-perkara baharu. Oleh itu, dalam hal ini, ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa bertanggungjawab untuk sentiasa memantau kandungan yang anak-anak ini tonton. Oleh itu, pada kemudian hari, anak ini dapat membezakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Cabaran yang terakhir adalah ianya boleh menghilangkan rasa malu dan juga nilai kemanusiaan seseorang itu. Setiap insan itu dilahirkan dengan rasa malu. Malu merupakan fitrah setiap manusia. Namun, kita dapat lihat dalam aplikasi TikTok khususnya, ramai remaja sekarang tidak segan untuk menari ataupun berjoget di hadapan skrin telefon. Hal ini jika tidak dapat dibanteras dari awal, ianya mungkin boleh menyebabkan banyak masalah sosial lain yang telah saya kupaskan di dalam kertas kerja. Antaranya boleh menyebabkan masalah buang anak ataupun masalah pedofilia. Jadi kesimpulannya, aplikasi TikTok ini sebenarnya memberi kebaikan dan juga keburukan. Semuanya bergantung kepada cara kita menggunakannya.
Kandungan dalam aplikasi TikTok sering melibatkan konten yang tidak sopan dan tersirat innuendo seksual. Walaupun aplikasi TikTok pada awalnya sudah menetapkan garis panduan dalam kandungan tayangan video dibenarkan oleh pengguna, masih ada sejumlah besar kandungan yang tidak sopan dipaparkan dalam aplikasi tersebut. Perkara ini boleh merosakkan sahsiah para pengguna yang juga terdiri daripada golongan belia dan remaja. Sebilangan besar anak-anak yang melayari aplikasi TikTok tanpa pemantauan ibu bapa akhirnya terjerumus dengan perbuatan dan kandungan yang tidak senonoh dan juga berpotensi untuk merosakkan masa hadapan mereka. Ramai pengguna TikTok beroleh peluang untuk meluaskan horizon pemandangan dan pemikiran mereka tentang budaya manusia lain dengan mengambil info dan manfaat daripada pengguna lain. Natijahnya, aplikasi media sosial TikTok merupakan aplikasi global yang boleh memberi keburukan dan kebaikannya sendiri. Implikasi aplikasi TikTok seperti menggalakkan pengaruh buruk dan memupuk ketagihan gadget antara penggunanya boleh dielakkan jika setiap pengguna mempunyai kesedaran tentang kepentingan menggunakan aplikasi tersebut secara berhemah. Okey, sekarang saya akan menyambung semula pembentangan ini dengan tajuk cadangan dan aplikasi cara penyelesaian yang boleh dilakukan. Okey, baik. Melalui peranan individu, seseorang itu perlulah bijak mengawal diri dari terus terjerumus ke dalam keburukan media sosial seperti TikTok. Diri kita sendiri perlu pandai membezakan sama ada perkara yang kita lakukan itu baik ataupun buruk. Individu itu sendiri perlulah lebih bersikap rasional tanpa terpengaruh dengan kandungan-kandungan yang melalaikan. Tidak salah sebenarnya jika kita kadang-kala ingin merehatkan minda atau mengisi masa lapang yang ada dengan melayari media sosial. Namun kandungan video yang kita lihat itu perlulah yang berfaedah dan tidak merosakkan pemikiran kita. Contohnya seperti menonton ceramah-ceramah agama, melihat resepi masakan ataupun konten-konten yang melibatkan pendidikan untuk tujuan pembelajaran. Seterusnya, kita ke peranan orang terdekat dengan kita iaitu ibu bapa. Ibu bapa perlu banyak meluangkan masa dengan anak-anak, mendengar setiap masalah dan keluhan agar mereka terasa tidak tersisih. Ibu bapa juga perlu tahu dengan siapa anak-anak bergaul dengan orang sekeliling. Kadang-kala, rakan-rakan terdekat juga membawa pengaruh yang tidak baik pun. Seperti yang kita ketahui, penggunaan smartphone dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan kesihatan pada semua pengguna termasuklah remaja. Mata remaja akan menjadi merah, letih dan mengalami sakit kepala. Ia akan menyebabkan mereka akan kelihatan lesu, tidak bermaya dan kurang menumpukan perhatian ketika sedang belajar. Okey, kita beralih ke peranan yang berikutnya iaitu peranan masyarakat. Masyarakat perlu menitik beratkan isu ini agar generasi muda tidak hanyut dengan lebih jauh. Masyarakat yang paling sinonim dikatakan rapat dengan golongan muda ialah guru dan pihak sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi semua golongan muda. Pihak sekolah boleh memantau mereka melalui memberi kaunseling, khidmat nasihat, sokongan emosi dan membantu remaja dalam penggunaan media sosial yang berlebihan. Pihak sekolah juga boleh mengajukan program-program yang bersesuaian di sekolah seperti kempen penyalahgunaan media sosial, ceramah dari jabatan-jabatan yang terlibat dengan aktiviti dunia maya. Okey, baik. Peranan yang terakhir kita ialah peranan pihak kerajaan dan negara. Pihak kerajaan boleh menyuruh pihak berkuasa untuk mengetatkan lagi undang-undang di negara kita. Antara inisiatif yang boleh dilakukan ialah pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan agensi-agensi multimedia di Malaysia ini seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk menyekat kandungan video yang negatif dan tidak bermoral ataupun apa-apa sahaja kandungan video yang kurang sesuai ditayangkan kepada orang ramai, lagi-lagi kepada generasi muda kita ini. Baiklah, hasil daripada kajian mendapati menormalisasi penggunaan aplikasi TikTok dalam usaha menerapkan falsafah pendidikan kebangsaan dalam diri masyarakat seharusnya disambut baik oleh semua pihak. Hal ini kerana penggunaan aplikasi TikTok secara berhemat dapat melahirkan individu yang bertanggungjawab untuk tidak melampaui batas-batas tertentu. Hal ini selari dengan unsur kedua FPK iaitu bagi memperkembangkan potensi individu seseorang yang di mana berkait rapat dengan perkembangan emosi seseorang. Apabila perkembangan emosi ideal dapat dicapai, maka ianya akan dapat mencerminkan tingkah laku yang baik. Personaliti dan tingkah laku yang baik juga dapat dibentuk jika seseorang itu mendapat pengaruh yang baik daripada aplikasi TikTok. Hal ini boleh berlaku jika ibu bapa sering memantau
kandungan yang ditonton oleh anak-anak. Selain itu, menerusi kajian ini, kami dapat mengetahui kebaikan yang boleh dibawa oleh penggunaan aplikasi TikTok dalam kehidupan seharian. Aplikasi TikTok sebagai salah satu aplikasi media sosial paling berpengaruh seharusnya dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa mengira usia. Kami berpendapat bahawa dengan menggunakan aplikasi TikTok boleh membuka ruang minda seseorang untuk berdaya fikiran kreatif dan lebih kritis. Hal ini kerana perkara ini sejajar dengan salah satu unsur falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk memperkembang potensi setiap individu. Aplikasi TikTok dapat menggalakkan individu untuk mempraktikkan skill sumbangsaran, kemahiran menyunting dan juga kemahiran bersosial dengan baik. Ini bersangkut paut dengan unsur ke-8, iaitu rakyat yang berakhlak mulia. Jikalau unsur ini tidak dipupuk di mata kita, kita takut generasi akan datang tidak mampu menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Apa yang lebih membimbangkan, rakyat tidak mampu untuk berfikiran jauh dalam menimbangkan kesan dan akibat sesuatu perkara, dan mereka akan kehilangan keyakinan dalam melakukan perkara-perkara baik pada jangka masa yang panjang. Jadi sebagai rumusannya, dalam mengakhiri kertas kerja kami, setelah ditelaah falsafah pendidikan kebangsaan daripada pelbagai sudut, ternyata falsafah ini mempunyai unsur-unsur yang penting yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap masyarakat, tidak kisah pendidik, ibu bapa ataupun golongan-golongan dewasa. Kerana bagi apa adalah untuk menjadikan masyarakat kita lebih harmoni dan mempunyai semangat jiwa yang kental. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah rujukan pertama kepada para didik untuk kekal relevan dan kreatif dalam usaha untuk meneruskan pendidikan. Kerana di era moden ini, guru dipandang sebagai pendidik. Itu tadi sedikit sebanyak peranan dan aplikasi yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan dari media sosial seperti TikTok ini semakin berleluasa dengan aktiviti-aktiviti yang negatif. Jadi kesimpulannya di sini, bagi kami, kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan menjadikan sistem pendidikan di Malaysia sebagai satu sistem yang disegani tidak kira dari peringkat mana, kerana pendidikan ini harus diletakkan sebagai satu langkah pertama dalam kehidupan sejagat agar pendidikan negara terus gemilang dan dapat melahirkan insan yang cemerlang dan terbilang. Itu sahaja daripada kami. Semoga input ataupun penyampaian yang disampaikan oleh kami dapat membantu dalam memberi kesedaran serta memberi satu tanggungjawab yang lebih besar kepada masyarakat di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.